yang kita baca malam ni ialah afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah pandangan kamu tergamuk satu orang itu? Afara'aita ni ayat yang senantiasa mari, yang senantiasa datang ayat ni begini. Nah, ayat ni berbagai makna. Berbagai makna. Nah, muka surat 501. Muka surat 501. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Afara'aita itu maknanya apakah pandangan kamu? Apakah pandangan kamu? Apa yang kamu fikir? Jenis gitu maknanya. Afara'aita, apakah pandangan kamu? Apakah kamu fikir? Tidakkah kamu melihat? Jenis-jenis gitu perkataan. Iaitu tergamuk satu orang tu. Afara'aita, apakah pendapat kamu? Apakah yang kamu tengok? Apakah kamu fikir? Tergamuk satu orang itu, manittakhadha, dia mengambil ilahahu hawahu, hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Tergamuk dia. Hawa nafsu dia ambil sebagai Tuhan dia. Tak masabar tak? Tergamuk dia mengambil hawa nafsu sebagai Tuhannya. Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah Ta'ala membiarkan dia sesat berdasar pada ilmu Allah. Wa khatama ala sam'ihi, dan Allah Ta'ala kunci ke atas pendengarannya. Akibat daripadanya tak mau belajar dia. Wa qalbihi, dan hatinya tak mau fikir, tak condong pun pada Allah hati dia. Wa ja'ala ala basarihi, dan Allah Ta'ala jadikan ke atas penglihatannya ghisyawatan, suatu tutupan. Faman yahdihi min ba'dillah, maka siapakah lagi yang dapat memberi hidayah kepadanya min ba'dillah, selain daripada Allah. Maknanya tidak ada lagi. Afala tadhakkarun, kenapakah kamu tak mau ambil pelajaran bahawasanya Allah Ta'ala saja Tuhan? Apa maksud ayat ni? Ni masalahnya apa maksud ayat ni? Satu orang ni dia ambil hawa nafsu dia sebagai Tuhan. Cuba fikir, apa makna ayat ni? Apa maksud ayat ni? Yang beribadah tanpa dalil nas. Beribadah tanpa nas. Dia ambil hawa nafsu dia, bermakna dia guna akal dia. Dia tolak Quran, dia tolak hadis, dia guna akal dia. Akal dia sebagai nafsu dia untuk faham ayat Quran. Tak boleh. Pasal ayat lain kata yudillu bihi katsira, Allah Ta'ala telah menyesatkan dengan Quran ini ramai manusia. Wa yahdi bihi katsira, dan Allah Ta'ala telah beri hidayah pada ramai manusia dengan Quran ni. Wa ma yudillu bihi, dan tidak akan sesat satu manusia itu illa al-fasiqun, melainkan satu orang yang fasik, orang yang senantiasa buat dosa. Ayat surah Baqarah ayat 20 lebih ke berapa? Ayat 20 lebih. Ayat 20 lebih. Ayat 20. Ayat 26. Ayat ke-26. Nah. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak mampu, tak malu pun untuk membuat satu contoh bandingan. Contoh bandingan seperti nyamuk ke, fama fawqaha, atau lebih besar sikit daripada nyamuk, laba-laba ke, lebah ke. Fa ammal ladzina amanu, maka ada pun orang-orang yang telah beriman. Ayat 26 surah Baqarah. Adapun orang-orang yang telah beriman, fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, dia memang tahu bahawasanya Quran ini benar daripada Tuhan mereka. Al-haq itu Quran. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang masih lagi engkar akan tauhid ini,
Kerana degil. Fayaqulun, mereka pun kata, madza aradallahu bihadza mathala. Apalah Allah Taala ingin nak dengan contoh bandingan semua dah. Nyamuk lah, labo-labo lah, lebah lah. Allah Taala pun kata, yudillu bihi katsira. Allah Taala telah menyesatkan dengan guna Quran ni juga. Dengan Quran ni juga katsira, ramai manusia. Wa yahdi bihi katsira, dan Allah Taala telah beri hidayah dengan Quran ini ramai juga manusia lain. Wa ma yudillu bihi, dan tidak akan sesat manusia itu illa al-fasiqin, melainkan orang fasik saja. Siapa dia orang sesat ni? Orang yang sesat ni. Nak faham ayat tadi ni, ayat ni, nak tafsir ayat ni. Ini dia panggil tafsir Quran dengan Quran. Ada satu orang tu dalam grup mana tu, dia pun kata, Ustaz, macam mana nak faham Quran? Kita pun jadi tengah kita sedang mengajar dia tafsir Quran. Dia pun tanya, macam mana nak faham Quran ni? Beratlah tak tahu mana lah dia. Lalu dia guna, dia kata, kenapa tak boleh guna akal? Dia ada tulis tu, kenapa tak boleh guna akal? Saya tak jawab dulu. Pasal kalau saya jawab, dia akan lebih sesat lagi. Baik, kita senyap dulu, biar dia reda dulu baru kita beritahu. Kalau dia jawab, kita jawab balik, sudah kena dia. Jadi nak tafsir ayat ni payah faham ni. Tapi bila awak faham ayat ni, ayat lain mudah faham bakal lah. Dia panggil usul tafsir ayat ni. Usul tafsir. Kenapa mereka sesat? Iaitu siapa dia mereka tu? Alladzina yanquduna ahdallah. Iaitu ayat 27 surah Baqarah. Tengok surah Baqarah. Alladzina yanquduna ahdallah, iaitu orang-orang yang telah merombak perjanjian dia dengan Allah Taala. Apa dia? Syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Aku mengaku, aku berjanji, aku bersumpah dengan Allah bahwasanya tidak ada perantaraan dalam ibadah, dalam berdoa, dalam zikir, melainkan hanya kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku juga berjanji, bersumpah kepadamu Tuhan bahwasanya Muhammad itu Rasulullah. Apa dia? Aku nak ikut ajaran Nabi Muhammad Rasulullah. Tak ikut tu hawa nafsu lah pada orang ini. Tak ikut tu hawa nafsu. Maka Allah Taala kata, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi, iaitu orang-orang yang telah merombak perjanjian dengan Allah. Min ba'di mitsaqihi, selepas dia sendiri ambil perjanjian itu dengan Allah. Apa dia? Mengucap dua kalimah syahadat tu. Masalahnya umat Malaysia ni tak ada siapa dia ajar mengucap ni masalah. Maka dia tak pernah berjanji lagi dengan Allah. Dia masuk Islam tu masuk gitu ya. IC pun tak buat, pasport tak buat, surat beranak pun tak. Tahu-tahu dia rakyat Malaysia, dia kata, mana IC lah? IC mak saya tak buat, tapi saya berada sini. Lah, masuk sekolah pun tak boleh tak? Nak buka sekolah, nak masuk sekolah pun tak boleh. Macam-macam, hospital apa semua tak boleh lah, kerana tak ada IC. Bila nak buat ni? Tak buat lagi. Bila nak buat? Tak buat lagi. Payah. Sebab tu bila saya mengajar, saya ajak dulu mula-mula sekali kalimah syahadah dulu. Bila kena yang tu, lekat yang tu, engkar dengan kalimah syahadah lah. Iaitu alladzina yanquduna ahdallahi mitsaqihi, iaitu orang-orang yang merombak sendiri perjanjian yang dia buat dengan Allah. Selepas dia sendiri ambil perjanjian tu. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi, dan dia memutuskan silaturahim. Iaitu memutuskan apa yang Allah Taala perintah dengannya, dengan guna Quran tu, bihi itu dengan Quran, an yusila, untuk dia hubungkan balik silaturahim. Apa dia silaturahim? Hubungan keluarga. Keluarga kita mungkin tak percaya apa kita cakap ni. Dia pun halau kita keluar pada umum. Tapi kita kena buat baik tu. Sebab Allah saja orang yang boleh tolong dia. Dia ni orang terpesa, ibu bapa awak sendiri ke, adik-adik ke, suami ke, isteri ke, tak kira lah apa, anak ke, untuk dihubungkan.
wa yufsiduna fil ardi, dan dia membuat kerosakan atas muka bumi. Apa dia? Syirik, bid'ah, dia buat merata-rata terang-terang atas muka bumi. Kita dulu dia ingatkan racun pokok, racun sungai, buat pembakaran terbuka. Allah nak tipu kawak kesehatan. Ulaika, orang-orang sifat seperti ini, humul khasirun, ialah orang-orang yang rugi sungguh. Kenapakah mereka ini eka ni? Tuhan kata, kaifa takfurun, macam mana mereka boleh eka ni? Tuhan tanya. Eka pula billah, terhadap Allah, iaitu terhadap mentauhidkan Tuhan. Wa kuntum amwata, sedangkan kamu dulu tak ada pun, tak hidup pun, mati itu situ, tak hidup pun, tak pernah hidup pun lagi sebelum pada ini. Fa ahyakum, kemudian maka aku menghidupkan kamu dengan beri ruh. Tsumma yumitukum, kemudian kamu aku akan matikan. Tsumma yuhyikum, kemudian aku akan hidupkan kamu balik. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepada dia saja kamu hendaklah dikembalikan. Jadi ayat ni tulis, catik situ tafsirnya start daripada ayat 26, 27, 28. 3 ayat. Siapa dia mereka tu? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, apakah pandangan kamu tergamuk satu orang tu mengambil hawa nafsu dia sebagai Tuhannya, sedangkan dia ikat janjian dengan Allah nak ikut ajaran Nabi. Betul? Betul tak ni? Senyap aja ni. Allah. Allah Akbar. Allah jamuh atas kepala tak ada rambut dia tak. Allah khusyuk ni. Kalau payah nak khusyuk ni lagu ni. Tergamuk dia mengambil hawa nafsu dia sebagai Tuhan. Apa dia? Iaitu tidak ada dalil pun dia sanggup buat itu amalan. Tidak ada dalil. Iaitu apa dia sini? Bid'ah dan syirik-syirik pada Allah. Wa adallallahu ala ilmin, dan Allah Ta'ala menyesatkan dia berdasar pada ilmu Tuhan. Bahawasanya dia ni bukan nak cari kebenaran, tapi nak ikut hawa nafsu dia. Wa khatama ala sam'ihi, dan Allah Ta'ala mengunci terhadap pendengaran dia. Akibatnya dia tak boleh mendengar, dia tak boleh nak belajar. Dengar wahyu Allah ni dia jadi sakit tengok nak dengar, tak mau dengar. Kitab selain daripada kitab Allah, dengar. Ada hilang. Tak apalah. Wa qalbihi, dan hati dia dengar dengan telinga dia, kemudian masuk ke hati pun pilih nak tak nak tak nak tu. Kita nak tu lah Allah kunci lah. Allah bukan kunci kerana dia nak, kerana Allah tahu dia tak nak kepada kebenaran, maka Allah Ta'ala kunci. Wa ja'ala ala basari, dan Allah Ta'ala jadikan ke atas mata mereka ghisyawatan, tak dapat melihat, satu tutupan, tak dapat melihat kebenaran ni. Mana ada Allah Ta'ala kunci 3 perkara: hati, pendengaran, penglihatan, 3 perkara. Dia tidak buta, dia kunci mata rohani tu, dia kunci pendengaran rohani tu, kerana hati dia tu sendiri tolak. Nah, faman yahdillah, maka Allah Ta'ala kata siapakah lagi yang boleh beri hidayah kepadanya, min ba'dillah, selepas daripada Allah. Mana selain daripada Allah, siapa dia lagi? Allah Ta'ala saja yang boleh. Nabi Muhammad pun tidak boleh beri hidayah kepada bapa saudara dia. Afala tadhakkarun, kenapakah kamu tidak mau berfikir, tidak mau ambil pelajaran, nah, bahawasanya kena ikut syariat seperti mana diwahyukan. Wattabi' ma yuha ilayya, ikut sajalah apa yang diwahyukan kepada aku. Itu Nabi kata kepada umat dia. Ayat lain pula, ittabi' ma uhiya ilaika min rabbika, ikutlah saja apa yang diwahyukan kepada kamu oleh Tuhan kamu. Tadi Nabi kata ke umat, yang kedua ni
Tuhan kata kepada kita, ittabi'u ma uhiya ilaika min rabbika. Ikut sajalah apa yang diwahyukan kepada kamu oleh Tuhan kamu. Jangan guna akal sangat. Kenapa tak boleh makan babi? Dia kata, kerana ada umai lah, cacing lah, apa benda. Ya Presiden Cina makan tak gila. Oh, tak kena sakit apa dia. Tak ada perangai babi pun dia. Tak. Dia ada guna akal dia untuk memahami apa perintah Allah. Dia guna akal dia. Kenapa tak boleh minum arak? Kena mabuk lah gini. Kalau minum sikit, tak mabuk, boleh minum. Dia jadi kes sudah tak? Dah. Kenapa tak boleh minum arak? Kerana Allah Ta'ala perintah. Kenapa tak boleh makan babi? Allah Ta'ala perintah. Jangan cari tak payah. Masa apa nak ikut ni? Kerana Allah Ta'ala perintah. Habis kita. Kenapa solat ni? Penjahat kata kita solat ni kerana nak exercise. Ayat bunuh tu. Ustaz dah bunuh dah. Kenapa kena solat ni? Kerana Allah Ta'ala perintah pada kita. Kama hadakum. Anak aku yang beri hidayah pada kamu jadi orang Islam. Okey? Ini ayat yang berikut ni ialah ayat tentang etis. Siapa-siapa yang jumpa kawan etis siapa semua, ni ayat dia. Baca ayat ni ya kalian. Ini tak tahu ni macam mana nak sepak agama ni. Macam mana nak sepak agama? Tak reti nak sepak agama ni. Dah tak belajar dah. Dia ingat dalam Quran ni tak ada bagi ayat etis ni. Ada, ni ayat dia. Tanya, ni ayat ni untuk etis kerana dia engkar. Iaitu orang etis ni awak tak boleh nak beri hujah lain, kena hujah akal juga dia. Tidak boleh beri hujah lain, dia hujah akal. Awak nak beritahu tentang Quran, dia tak percaya pada Tuhan. Awak nak beritahu tentang Quran, dia tak percaya Tuhan, dia tak percaya dia. Apa tak lagi Quran? Maka bila awak beritahu tentang Quran, awak kena kata the book, only the book, jangan kata Quran. Kalau kata Quran, dia pun tolak cepat-cepat. Betul? Right. Jadi tentang Syiah ni, Syiah pun kita beritahu tentang kitab. Kitab mana? Kitab Quran. Kita awak nak pakai itu tak mahu. Kita nak kitab Quran. Nah, jadi sininya. Ini berkenaan etis. Grup kita ni, grup yang nak sepak agama atau ekonomi ni. Bukan grup yang nak belajar, kemudian nak suruh sedar, duduk. Atau satu grup lagi itu, dia belajar tu untuk mati. Belajar untuk mati. Pasal, lepas ni kita mati. Apa saja ibadat, nak masa mati. Tak betul tu. Kita kena belajar untuk hidup sempurna tanpa bumi, sebar pada orang lain. Kemudian, kita mati sempurna. Allah Ta'ala redha. Ini ayat dia. Jadi etis ni kita kena beritahu tentang hukum akal. Wa qalu, dan mereka kata musyrik Mekah ni ada yang jenis etis rupanya. Musyrik Mekah ni ada jenis etis. Tu dia. Tak tahu kita. Ni ayat dia. Wa qalu, dan mereka berkata, ma hiya, apalah ini hidup, illa hayatuna dunia, mereka hidup di dunia ni je. Hidup di dunia ni je. Fama yahdi namu tu dulu kita mati, ada dulu kita tak ada. Wa nahya, sekarang kita hidup. Wa ma nuhlikuna illa dahr, dan tidaklah kami binasa kami ni illa dahr, melainkan peredaran zaman. Dia kata apa dia? Nature. Yes, it is stated in the Quran. Ada apa ni? Ila dahr. Ini peredaran zaman. Dulu kita hidup lah ni, dulu kita tak ada lah ni, kita hidup, mak bapak kita sudah mati. Lepas ni kita mati juga. Lepas tu tak ada sekata. Wa ma lahum, tidak ada bagi mereka bidzalika, dakwaan terhadap dakwaan yang demikian, min ilmi, sebarang ilmu pun. Inhum, tidaklah mereka itu
illa yazunnun, mereka menyangka saja, agak-agak saja. Dia ingat hidup ni tak boleh, dia ingat ni tak ada siapa yang buat. Dia ingat agak-agak saja. Dia say. Lepas tu dia fikirlah, dia kata adalah apa alien daripada luar negara no. Mari sini tabur resik sama muslim dan jin selah apa benda lah. Lepas tu dia buat cerita lah, dia buat gini macam-macam cerita. Semua sekali tu nak cerita bahawasanya Tuhan tu tak ada. Tu ya nak cerita. Jadi Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan begitu juga semua ayat berkenaan dengan penciptaan ialah ayat untuk orang-orang yang etis ni. Ayat-ayat tentang penciptaan. Tentang etis ni yang paling sedap sekali kalau kita nak guna ialah surah Ar-Rum dengan surah Ar-Ra'di. Dua surah. Guna dua surah tu. Kalau tak belajar lagi, nak belajar dengan saya gitu. Tapi saya mengajar dah surah ni. Dah ponte. Okay. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin, dan apabila dibaca kepada ahli etis begini ayat-ayat kami yang jelas nyata, maka na hujjatuhum, tidaklah ada hujah bagi mereka. Tuhan kata illa an qalu, melainkan mereka akan kata apa? Dah kamu kata Tuhan ada, itu bi abaina, buat mari hidup semula bapak-bapak kami. Lagi tu ya, hujah dia. Ikutlah. Bila kita teka tanya illa an qalu, tidak ada hujah dah lagi. Bila tak ada hujah, dia akan kata itu bi abaina, bawa marilah hidup semula bapak-bapak kami, in kuntum shadiqin, sehingga kamu ni benar bahawasanya alamnya ada Tuhan, maka kamu pun boleh bawa mari Tuhan tu boleh hidupkan semula, baru kami percaya. Jadi Tuhan kena bukti dia Tuhan baru dia nak percaya lah. Awak kena bukti Tuhan tu tak ada baru betul. Ada satu orang muda yang etis sebelum saya buat daurah ni. Kalau tak tahu saya jumpa saya muda ya, umur 24 tahun. Ni kita panggil tu pondok mana pun dia tak boleh jawab ni hari ni. Tak boleh jawab ni. Budak tu kata Quran ni tidak ori. Dia kata saya pun paling tengok dia, saya berkata gini ya, awak bukti kata dia tidak ori. Dia kata Quran ini tidak ori. Saya pun kata okey. Awak bukti Quran ini tidak ori. Angkat tangan dia tak tahu. Dia hearsay ya, nak nafsu dia ya, dia kata awak bukti Quran ini tidak original. Tak apa beres. Dia nak suruh kita bukti Quran ini original. Kenapa kita nak bukti? Awak yang tak percaya dah. Awak bukti dia tak ori. Tak boleh jawab ya. Kita ni, saya sedang ajar semua buat kita ni supaya suatu hari bila reti agama ni keluar sebar agama ni kepada setiap orang kafir. Gitu. Bukan agama ni bukan setakat kita buat amal untuk kita mati. Lah. Siapa dia kata ajar awak gini ni? Tuhan ada ajar kan awak ni? Awak bukti ke saya bahawasanya agama ni untuk awak mati ya. Beritahu daripada Quran. Mereka semua Quran ni sehajat orang supaya mentauhidkan Allah. Okey? Habis itu. Kul kata pada mereka, Allahu yuhyikum, Allah Ta'ala lah yang menghidupkan kamu sekarang, thumma yumitukum, kemudian dia akan mencabut nyawa kamu lepas pada ni, thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah, kemudian dia akan kumpul kamu kepada hari kiamat itu, la raiba fi,
yang tidak ada ragu benda ni akan dia buat. Contoh paling besar sekali, dia sakit hati, Hitler tak mati, Hitler tak ada siapa-siapa hukum, Hitler dia bunuh diri, dia minum, dia makan racun cyanide, itu tak ada mati, dia pun tembok pula kepala dia pun suruh orang bakar pula, takut orang khianat body dia. Jadi tak ada nak cah ni. Macam mana ni? Macam mana? Tak ada keadilan lah. Betul? Lepas tu berapa ramai lagi yang tak adil ni? Tu macam apa tu? Yang orang Mongolia Atatürk tu, siapa dia bunuh dia? Tak tahu, dah tutup kes dah. Ni tutup. Lepas tu mati belaka. Pembunuh pun mati, saksi pun mati, yang suruh pun mati belaka misal. Maka ayah dia macam mana? Keluarga dia macam mana? Tak ada keadilan lah. Siapa nak buat keadilan ni? Allah Ta'ala kata, aku akan himpun semua kamu. Right. Dia ni orang yang tak ada, yang tak percaya pada Tuhan ni. Tak apa, tak ada buat apa, tak ada. Lah. Mesti ada keadilan tu. Kan? Hitler dia bunuh 6 juta orang. 6 juta. Itu bunuh. Lepas tu kerosakan hidup manusia, apa benda? Macam banyak perkara lagi. Macam mana nak cah dia ni? Allah Ta'ala saja boleh cah dia. Nak berubah macam mana lain neraka, macam mana tak tahu lah. Lepas tu dia oleh kerana dibakar dah bukan lagi tak ada tanya dah pasal mayat tak jumpa. Tu ajar karut, pokok karut tu pula. Yang Fir'aunnya pula tak tanam lagi. Jadi tak ada tanya juga lagi pasal tak tanam lagi. Ada dalam museum lagi tu dia. Jadi bila adil ni, lah Tuhan kata, "Tsumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah." Kemudian aku akan kumpul kamu semua. Dia yang menghidupkan kamu, dia yang akan mematikan kamu, dialah juga yang akan yang mengumpulkan kamu pada hari kiamat. La raiba fi. Tentu Allah Ta'ala nak buat. Yang kamu tak percaya tu ikut kamu lah. Gitu. Tentu Allah la raiba fi, tidak ada ragu padanya, iaitu Allah Ta'ala tentu nak buat. Awak nak percaya, tak nak percaya, itu awak punya hak. Tapi awak sendiri kena masuk kokil. Awak nak percaya ke, tak nak percaya ke, awak akan masuk juga. Walakin, akan tetapi aktsaran nas, kebanyakan pada manusia, la ya'lamun, tak reti, tak tahu bahawasanya Allah Ta'ala lah Tuhan mereka. Tuhan kata lagi, walillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah lah apa saja kekuasaan, bagi apa saja kerajaan di langit ataupun di bumi. Oleh sebab itu sembahlah Allah Ta'ala saja pasal kuasa dia belaka. Wa yauma taqumus saah, pada hari berlakunya kiamat, yauma idzin, pada hari itu, yahsyarul mubtilun, maka zahirlah kerugian orang-orang yang membantah ajakan tauhid. Mubtilun ni orang yang bantah ajakan tauhid. Kita kata mengesakan Tuhan dalam berdoa, sembah hanya Tuhan saja, berdoa hanya Allah Ta'ala saja. Dia pun kata tak apa, kita nak ambil ubat ni kita selawat 3 kali. Sudah ikut seperti Kristian dah jadi. Kristian kata Nabi Isa boleh menyembuh penyakit. Kitanya orang Kristian kata, tengok Nabi kami boleh sembuh penyakit, Nabi kamu tak boleh. Kita pun kata, tak boleh ni, tak boleh ni. Nabi kita Rasul akhir zaman. Nabi kita boleh juga. Macam mana? Selawat pada Nabi. Padahal benda sikit ada, benda sikit ada. Allah tak, jadi kita baca bismillah sekali, selawat 3 kali, lagi 5 kali, 7 kali. Masuk dalam TV, masuk dalam sekolah ni. Quran tak pakai dah. Quran pun tak pakai. Hadis pun tak pakai dalam TV. Oleh kerana ramai pakai buat, maka sudah jadi hasanah. Kalau begitu,
Kalau yang ramai ni betul, maka makan babi tu betul pasal ramai yang makan babi ni. Bila kita tanya mereka, kalau semua orang yang ke bumi Malaysia ni makan babi belaka, termasuklah muftinya, ulamanya, ustaznya, dan semua imam semua makan babi belaka. Soalan, adakah babi tu halal? Tak halal. Hak tu tak halal tu. Tapi oleh kerana tahlil ni pakai buat belaka, semaya ajak dia boleh buat belaka, maka dia pun kata boleh pula dah, pasal semua pakai buat hasanah pula dah. Jadi katanya Ustaz Salah, jangan Ustaz Salah buat dia kata jangan duk kata yang hasanah tentang tidak orang saja, kena katalah syirik hasanah ke mana. Saya terangah dengan hujah dia bunyi syirik hasanah. Sedap tak dia? Syirik hasanah. Sedap dia, hujah dia tu sedap. Syirik hasanah. Tengok lah. Tak betul dia kata tu. Nah, syirik hasanah. Dia kata bid'ah hasanah boleh. Maka syirik hasanah boleh juga. Macam mana syirik hasanah? Tu salah pula. Wa tara, dan kamu boleh tengok kullu ummatin jathiyah. Kalau kamu boleh tengok di akhir zaman besoklah, di mahsyar besok, kullu ummatin jathiyah. Setiap umat itu duduk berlutut depan Tuhan pada mahsyar ni, duduk berlutut antara dua sujud. Dalam surah Alif Lam Mim Sajadah, wa tara surah Alif Lam Mim Sajadah, As-Sajadah. Tafsir ayat ni. Kau surah apa? Ayat ke-12. Walau tara idzil mujrimun, dan kalaulah kamu boleh tengok orang-orang yang berdosa, nakisu, duduk ru'usihim di sisi Tuhan mereka, dengan kepala tunduk kepala mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Ayat 12, muka surat 416. Alah, surah dah baca bagi maaf lah. Alah, jadi buat bid'ah bagi maaf pula. Walau tara idzil mujrimun, kalau kamu boleh tengok orang-orang yang buat dosa tu, ketika orang-orang mujrimun, kira-kira orang dosa, nakisu ru'usaihim inda rabbihim, tunduk kepala-kepala mereka di sisi Tuhan mereka. Ayat ni yang kata jathiyah, dia duduk ni berlutut, lanja boga duduk berlutut. Rabbana, wahai Tuhan kami, dia kata, absarna, kami tengok dah neraka gini. Neraka pada hari itu dikeluarkan dari tempat dia. Tahu tak? Tahu kau? Orang baru tahu tak? Neraka dikeluar. Tahu? Bisa? Tak tahu. 7 neraka tu dikeluarkan, ditarik keluar daripada hadis Nabi, ditarik keluar daripada tempat location dia. Daripada location dia tu ditarik keluar 70,000 tali. Yang ditarik oleh satu utas tali itu 70,000 malaikat. Satu utas tali 70,000 malaikat. 70,000 tali untuk tarik keluar neraka tu, letak daripada mahsyar. Daripada bawah tu angkat naik ke atas. Bermakna 4.9 billion malaikat untuk tarik satu neraka keluar, dan 7 neraka dia tarik keluar, letak depan. Itu maknanya Rabbana absarna, kami tengok dah Tuhan neraka pada hari ini, wa sami'na, dan kami dengar dah naungan neraka. Oleh sebab itu farji'na, kembalilah kami semula ke dunia. Apa maksud kembali ni? Suruh mula ke dunia. Suruh buat semula dunia ni.
So buat semula bulan, bintang. Lepas tu kalau kita duduk seorang diri, tak suka ni seorang diri, kenapa? Hidup semula suami aku, isteri aku, anakku, datuk nenek semua sekali ya. Lepas tu ikan siakak apa kena hidup juga. Makan payah ni. Betul. Dengan kambing-kambing apa semua kena hidup belakang. Betul. Tu makna farjekna. Bukan dia seorang ni, maknanya buat semula supaya kami boleh balik. Bila buat semula tu, na'mal amalan salihah. Kami nak buat amalan yang soleh. Kalau boleh buat seperti mana Nabi buat. Nak buat auto dah. Nak semayang malam sampai bekok kaki dah. Bila orang tak mau buat dah. Nak buat seperti mana Nabi ajar. Pasal inna muqinun, hari ni baru kami yakin. Orang Kelantan kata tak Allah. Yakin pada masyarakat tadi. Kena yakin lah ni. Allah Ta'ala jawab, wala syi'na, walau syi'na, kalau kami kedaki, la'ataina, kami akan datangkan pada kulla nafsin bisaha. Kami akan datangkan kepada setiap manusia itu hidayah masing-masing. Jadi beriman belakang. Walakin akan tetapi haqqal qawlu minni, telah dibuat keputusan daripadaku, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kami akan masukkan ke dalam neraka Jahannam itu daripada kumpulan jin dan manusia semua sekali. Bermaknanya malaikat tidak termasuk dalam bab ni. Jadi malaikat ni bukan ahli syurga dan bukan juga ahli neraka. Lepas tu dia buat kerja ni, dah Tuhan suruh, baru tengah belakang dia buat ibadat tu. Dia taat tu, tak ada buat dosa apa tu mereka. Lepas tu dia tidak ada syurga. Pasal apa? Dia pun suka. Dia tak ada komplain apa. Kita ada urusan ni. 70,000 tali, 4.9 bilion malaikat untuk tarik satu-satu neraka. Kali 4.9 kali dengan 7 berapa? Berapa malaikat? Berjuta-juta lemon. Berjuta apa? Dia bilion dah ni. Allah. Segang ni. 7 kali 5, kalau 7 kali 5, 7 kali 5, 45 pula dah. 7 kali 5, 35 bilion malaikat untuk tarik neraka keluar. 3.4 agak-agak itu lebih sikit. Bukan 34 bilion malaikat untuk kerja tarik neraka saja orang keluar. Ni dia baca hadis ke tak? Dia baca hadis. Malang lah kita ni, ustaz-ustaz kita ni jadi matematik kuras ni kan. Tak boleh buat apa lah tu. Demok sekitar tak apalah. Waktu kelemahan. Jadi walau macam mana pun dia sampai dah hadis tu. Jadi ada ustaz yang di matematik tu dia boleh kurang sikit lah. Alright. Okay nah. Jadi tafsir watara kamu boleh lihat kullu ummatin, setiap umat jatiyah duduk berlutut di sisi Tuhan. Kullu ummatin, dan setiap umat itu tud'a ila kitabiha, diseru kepada kitab-kitab mereka masing-masing. Diseru. Soalan pula. Ni for new student social. New student social. Izah. Jadi amal ni kitab amal ni malaikat tu bawa kawak ke macam mana? Very good question lah. Kitab amal tu, amal baik ke amal buruk tak kira lah. Kitab tu malaikat tu bawa ke macam mana? Yang awak faham lah. Kalau kita ahli syurga, malaikat tolong bawa Ustaz. Kalau kita ahli neraka, dalil kita pikul sendiri ya. Dalil tu. Dalil assumption tu. Tak boleh tu. Afaraita man ittakhadha ilahahu hawahu.
Jangan buat daripada hawa nafsu, tak boleh. Tak boleh. Jangan, tak ada dalil tu. Daripada Quran ni banyak ayat dah. Daripada Quran ni banyak ayat. Kitab tu bagi cara awak. Kitab tu bagi cara awak. Lepas tu siapa dia baca kitab ni pula? Roket hati. Awak baca sendiri kitab awak pula, ayat Quran lain pula. Nak cakap bohong lagi. Lepas tu siapa jadi saksi? Anggota badan. Lagi pendengaran dia. Pendengaran dia. Maknanya orang yang cerita, siapa dia? Orang yang sebar. Jadi saksi. Lepas tu kalau awak nak jadi saksi orang ke, orang nak jadi saksi awak? Orang jadi saksi. Saya nak tanya awak sekarang ni, awak nak suruh orang jadi saksi awak ke, awak nak jadi saksi orang? Saya nak tanya tu. Awak nak jadi saksi orang ke, orang nak jadi? Boleh sikit jawab. Jadi saksi. Awak lebih baik kita jadi saksi dia lah. Selamatlah dia. Betul? Betul. Kalau orang jadi saksi kita ni kena saman lah jawab dia. Siapa dia orang yang jadi saksi ni? Siapa ni? Macam mana cara dia jadi saksi? Kena sebar agama ni. Barulah kita jadi saksi mereka. Mereka tak boleh jadi saksi kita pasal kita waktu. Alright. Mudah ya, tapi surah Jasiyah ni mahal ni. Dia pendek ya, tapi mahal dia. Setiap umat tu diseru kepada kitab mereka masing-masing, iaitu orang yang daripada hadis Nabi SAW, orang yang kitab amal dia yang akan dia terima di tangan kiri. Kitab tu akan kata pada dia, bila kitab tu sendiri jumlah pahala dan dosa tu banyak dosa, maka kitab tu kata pada Tuhan dia, jaga-jaga kamu daripada aku, lari kamu daripada aku. Dia pun lari. Maka Nabi kata, macam mana dia lari sedangkan kitab tu dia punya? Dia lari, masa dia berlari itulah kitab tu terbang ke arah dia, dan dia dapat melalui tangan kiri dia masa dia berlari tu. Macam inilah 4x4 ni, passing button kan, masa tu Allah dia kata dah jumpa kita ada. Al-yawma pada hari itu, al-yawma pada hari itu tujzauna ma kuntum ta'malun, kamu akan dibalas dengan apa yang kamu telah lakukan saja. Bermakna Fatihah-Fatihah orang hantar tu, sorry, tak ada. Setiap orang yang hantar Fatihah kepada orang mati itu beratus ayat dia langgar. Bukan satu, beratus ayat dia langgar. Hantar Nabi ke, wali ke, dia sendiri ke, mak dia ke. Hadza kitabina, ini dia kitab kami. Yantiqu alaikum bil haqq. Inilah dia kitab kami. Inilah dia kitab kita lah. Yantiqu alaikum bil haqq, yang akan dibentangkan kepada kamu dengan seadil-adilnya. Inna kunna, sesungguhnya kami dulu, kami Tuhan kata, nastansikhu, akan menyuruh mencatat, pencatat, iaitu malaikat, ma kuntum ta'malun, terhadap apa yang kamu dulu telah lakukan saja. Orang post pun tak kira itu. Macam mana lah, tak payah juga ni, macam mana fa'anna tusrafun, macam mana mereka boleh terpesong. Fa'ammal ladhina amanu, adapun orang-orang yang telah beriman, dia berhenti daripada buat syirik dah ni, wa amilus salihat, dan yang beramal saleh kerana yakin pada sunnah, fayadkhiluhum rabbuhum fi rahmatih, maka Allah Ta'ala akan memasukkan mereka, Tuhan mereka akan memasukkan mereka fi rahmatihi, ke dalam rahmatnya,
barulah dia boleh masuk syurga. Boleh rahmat ni bermakna boleh juga syafaat. Ayat sebelum, surah sebelumnya, bagi siapa tak mari tadi, ayat sebelum surah Zuhruf, ayat 87, surah 8, iaitu surat 495. Surah Az-Zuhruf. Wala in sa'altahum, dan sekiranya kamu tanya mereka, man khalaqahum, siapakah Tuhan yang menciptakan mereka, la yaqulunna Allah, mereka pasti akan kata Allah. Nanti lagi juga, okay. Dah ada ayat atas. Ayat 46. Ayat 86, bukan ayat 87. Wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syufa'a, dan tidaklah memiliki orang-orang iaitu tidaklah memiliki orang-orang yang iaitu roh-roh yang orang yang mati, nabi ke, wali ke, ataupun malaikat, yad'una, yang mereka seru semula wala yamliku alladhi, dan tidaklah memiliki alladzina, orang-orang yang mereka seru. Orang-orang tu satu, siapa dia? Nabi, roh wali, roh malaikat. Yad'una, yang mereka seru pada, yang orang-orang yang kata seru mereka, min dunihi, selain daripada Allah, dengan tujuan nak suruh rapat diri pada Allah. Asy-syufa'a, iaitu pertolongan. Apa saja pertolongan lah. Illa, melainkan man, kalimah hak, bersaksi dengan kalimah hak, iaitu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa hum ya'lamun, sedangkan mereka tu tahu dan yakin tentang tauhid itu. Iaitu siapa yang bersaksi, yang mengucap dua kalimah syahadah ni, automatik dapat syafaat. Tak payah minta apa dah. Dia mengucap dua kalimah syahadah, akan dapat syafaat. Semua syafaat ni ada 3. Satu, syafaat di padang mahsyar. 2 lagi, syafaat dalam neraka. Awak nak mana satu? Kalau syafaat dalam neraka, kena masuk neraka dulu. Dia tak ada 10 hari punya, dia main juta tahun neraka dalam neraka ni. 2 syafaat di akhirat, dalam neraka 2 syafaat. Dia 3 semua sekali. 1 daripada mahsyar, orang ni tak akan masuk neraka. Yang 2 lagi, kalau dosa tu melebihi pahala, maka mereka ni kena kicah dulu lah. Tahu kicah? Celah dalam api dulu lah sebentar. Tak lama, juta tahun je. Celah. Kalau dia tanpa syafaat ni, dia akan duduk dalam neraka lama lagi. Tanpa syafaat, dia akan duduk dalam neraka lama lagi. Lepas tu, yang akhir sekali yang menerima syafaatnya ialah orang yang ada amal ibadat dia tu sebesar debu, ataupun iman dia sebesar debu. Iman yang tidak syirik pada Allah. Kalau syirik, kalau bid'ah, cak moho kekal. Kalau tidak syirik, tidak bid'ah, tapi dosa banyak, maka duduk dalam neraka lah. Dan mereka yang duduk dalam neraka lama begini, bukan kerana dia tak buat ibadat, tapi kerana terpaksa bayar hutang. Muflis. Iaitu antara muflis dia ialah dia mengumpat. Lagi dia riak, takabur, buruk sangka, asak dengki, 10 sifat tercela tu lah. Selain daripada tu,
Dia berhutang contohnya, berhutang dia tak bayar. Dia berhutang dia tak bayar. Maka orang begini dia ni ada peluang masuk syurga. Orang yang dia berhutang tu ada peluang masuk neraka. Maka Tuhan kata pada tu daripada hadis lain, awak klaim dengan dia pahala dia. Berapa hutang klaim semua. Dia klaim pahala. Kemudian pahala tu habis pahala kawan tu habis lah. Maka Tuhan kata tak ada dah pahala, tak ada dah. Gini, awak beri dosa awak pada dia. Pikul dosa pula. Pikul dosa kawan ni pada dia. Ni yang katakan yang ibadat tinggal serbu. Dia muflis. Dia bukan tak buat tu, dia buat. Alright lah. Hutan. Lagi ngumpat. Lagi asal deki. Lagi buruk sangka. Jenis tu hancur lah. Waktu jadi hancur sendiri. Yang mengumpat ni pahala kita beri pada dia. Tu ngumpat dosa pula apa? Berhutang pula ya. Pahala dia orang tu diberi pada dia. Tak cukup dosa dia ni beri pada kawan tu pula. Straight tu dah. Kena berlindung belakang lah. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah kami jadikan kami ni orang muflis di akhirat besok. Tidak harga ni. Jadi nak keluar daripada neraka tu kena dapat spak tu. Spak duduk dalam neraka lepas 1000 juta tahun. Yang hangus tu. Aduh. Hadza kitabuna, ini dia kitab kami. Kitab kita ni. Yantiqu alaikum bil haqq, yang telah dibentangkan oleh Tuhan kamu untuk kamu, kepada kamu dengan seadil-adilnya. Inna kunna, sesungguhnya kami, Allah Ta'ala kata, nastansikhu, menyuruh para malaikat menulis ma kuntum ta'malu, terhadap yang kamu lakukan. Fa ammal ladzina amanu wa amilus shalihat, maka ada orang yang telah beriman dan beramal saleh, Allah Ta'ala memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Bila masuk dalam rahmat maknanya rahmat ada dua. Satu makna ampun dosa, yang kedua beri peluang boleh masuk syurga. Zalika, yang demikian itu huwal fawzul mubin, adalah satu pencapaian yang besar, yang jelas nyata. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang masih lagi engkar, afalam takun ayati tutla alaikum, apakah tidak pernah dibacakan ayat-ayatku kepada mereka? Apakah tidak pernah ayat-ayatku dibaca kepada kamu? Fastakbartum, maka kamu sombong nak belajar. Dengar tu tak ada, belajar tu sombong. Wa kuntum qauman mujrimin, dan adalah kamu dulu jenis kaum dan berdosa. Ni adat dia, adat kamu ni jenis berdosa. Pesek. Dia tahu Quran ni betul. Dia tahu Quran ni dia kena belajar, dia tahu. Lepas tu kenapa tak belajar ni? Tak apalah esok. Lepas lalu esok, dia kata lusa pula. Tak apalah esok kita pergi pula. Esok pula tertidur pula. Lusa pula tertidur pula. Waktu saya tertidur daripada rasa saudara sekali. Waktu saya sekali. Dah sampai dah. Sampai dah. Tertidur juga dalam rasa waktu. Aduh. Wa idza qila, dan apabila dikatakan, dinasihati kepada mereka, inna wa'dallahi haqqun, bahwasanya janji Allah Ta'ala itu benar, was-sa'atu la raiba fiha, dan kiamat itu tidak ada ragu padanya, yaitu pada berlakunya kiamat itu. Kultum,
kamu masih lagi engkar, maka kamu kata kultum, kamu kata ma tadri mas'ah, kami tak tahu apa itu kiamat. Aku ni sombong ni. Inna zunna, sesungguhnya kami sangka, illa zanna, tidak lain tidak bukan mereka suatu sangkaan saja. Tidaklah kami sangka, mereka satu dugaan saja. Kiamat-kiamat ni. Wa ma nahnu bimustaiqinin, dan tidaklah kami ini termasuk. Nahnu ni tidaklah kami sungguh-sungguh gitu. Nahnu ni sesungguhnya kami. Itu mana dia? Mana wa ma nahnu, dan tidaklah kami sungguh-sungguhnya bimustaiqinin, termasuk orang yang yakin kiamat ni bakal berlaku. Ini syirik atau ada? Kata tu gitu tu syirik dah. Sama ada kata atau yakin hati. Wa badalahum sayyi'atu ma amilu, dan di akhirat kelak zahirlah bagi mereka dosa-dosa yang mereka telah lakukan. Wa haqa bihim, dan akan meliputi mereka, menimpa mereka ma situ azab, makan azab yang mereka dulu mereka dulu bihi, terhadap azab itu, terhadap azab yang di sekitar dalam Quran itu, yastahzi'un, mereka mengejek-ngejek. Bila dia dengar kita beritahu tu, Allah ngaka nak sedap. Ustaz tu Allah koci ngaka kat syurga nak dia. Dia kata ke saya bila saya kata koci syurga ngaka ke saya ni, saya pun bebas tak masuk ngaka. Ya sedap dia. Saya sangat berharap boleh masuk syurga, sangat berharap. Allah. Wakilan yauma, dan dikatakan, dinasihat pada mereka pada hari itu, dan dikatakan, diejek sini, bukan dinasihat, diejek oleh Allah melalui Nabi melalui malaikatnya. Nansakum, kami melupakan kamu, kama nasitum liqa ayamikum hadha, seperti mana kamu lupa perjumpaan kamu dengan kami, dengan amalan-amalan kamu, dengan amalan-amalan kamu pada kami besok. Hadza wa ma'wakumun nar, dan tempat tinggal kamu adalah neraka. Wa ma kana lahum min nasirin, dan tidak ada lagi bagi kamu selain daripada Allah Ta'ala sebarang penolong daripada mana-mana arah. Surah As-Sajdah lagi. Sejarah tafsir ayat ini. Surah As-Sajdah ayat ke-14. Fadhuqu, ayat ke-14, muka surat 416. Fadhuqu, maka rasalah kamu azab ni, bima nasitum liqa ayamikum hadha, dengan sebab kamu lupa nak jumpa dengan kami pada hari ini. Hadha, pada kamu pada hari ini. Hadha, inna, sesungguhnya kami, nasinakum, kami juga lupa pada kamu hari ini. Wadhuqu, dan rasakanlah azab al-khuldi, azab yang menghinakan, bima kuntum ta'malu, terhadap apa yang kamu dulu telah lakukan, yang kamu tak buat, tak dibalas. Bermakna sini kita lupa pada Quran. Kena ayat yang lupa pada Quran ni, hatta nadhu dzikra, hatta mereka lupa, sehinggalah mereka lupa peringatan Tuhan, iaitu Quran. Ayat semalam itu. Lupa tentang Quran. Zalikum, yang demikian engkar kamu itu dulu, bi'annakum, bahwasanya kamu sungguh-sungguhnya ittakhadtum, kamu mengambil ayatillah, ayat-ayat Allah, huzwa, sebagai senda gurau, iaitu buat tak berdoli saja. Wa gharratkumul hayatud dunya, dan telah memperdayakan kamu kehidupan dunia.
akibat daripada hawa nafsu. Falyauma, maka pada hari ini la yukhrajuna minha, kamu tidak boleh keluar lagi daripada neraka. Walahum yusta'tabun, dan tidaklah kamu akan diberi peluang diterima dalihan ataupun rayuan. Falillahil hamdu, maka milik Allah lah pujian, segala pujian itu. Rabbis samawat, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang mencipta, memelihara, menjaga, yang memiliki langit. Wa rabbil ardi, Tuhan dan Tuhan yang mencipta, memelihara, menjaga dan memiliki bumi. Rabbil alamin, Tuhan yang mencipta, memelihara, menjaga dan memiliki alam semesta. Walahul kibriya, dan miliknya lah segala kebesaran. Fis samawat, di langit, wal ardi, dan juga di bumi. Wa huwal azizul hakim, dia dan dialah Tuhan yang maha gagah perkasa lagi amat bijaksana. Al-Jathiyah. Amin ta'akhir. Berhenti sekali.